Penilaian keterampilan ada 2. Ini lain kita. Okey, penilaian bengkel saya ni dia. Cikgu ada apa soalan sebelum kita tunjuk slide lain? Ada soalan nak tanya? Dah habis dah. Ini nak habis dah. Eloklah pukul 12, 4 minit dah. Saya mengajar ni ikut buku. Ada soalan cikgu? Cikgu ada soalan nak tanya? Cikgu ada soalan nak tanya? Tak ada. Cikgu Jamilah, ada apa soalan cikgu? Tak ada. Setakat ni tak ada. Okey, faham. Nak tunggu slot kedua. Apa dia? Nak tunggu nanti slot kedua. Mungkin banyak persoalan yang tu. Slot pertama ni basic-basic biasa-biasa. Slot kedua lah matlamat cikgu. Slot ketiga matlamat cikgu. Saya kalau orang yang nak masuk program bengkel saya, dia mesti kena lalu slot 1. Kalau tidak, dia terus nak masuk slot 2, no, dia takkan bagi. Tak lagi ganggu orang-orang yang slot 1, slot 2. Kalau saya pernah tanya balik, Cik Jamal, macam mana kata saya begini. Padahal slot 1 tak nak masuk, dia nak short course. Dia nak jimat duit RM50. Cikgu, RM50 tak banyak mana cikgu? Tujuan dia lah ada untuk, orang kata, cikgu nak dapat info. 2 jam lebih, non-stop saya cakap. Untuk cikgu. Jadi, itulah. Kalau masuk slot 1, dia akan faham slot 2, slot 3 dia akan faham. Mana sekurang-kurangnya orang kata, cikgu dah tahu dah boleh start dah nak buat. Ketaulihan pun tahu, nak start PPT pun tahu. Nak register pun cikgu kata jadi is. Nak register macam mana? Cik Jamal kata, diorang tak lepas. Nampak? Kalau cikgu register juga, 1 tahap 300, 2 tahap 600 rugi. Okay? Sebelum kita nak, ni saya nak bagi Kak Nozi. Daripada orang industri, cakap sikit. Kak Nozi, cakap sikit. Buka je Kak Nozi. Kak Nozi ni adalah seorang orang yang ada SKM 3, ada VTO semua. Dia bidang, Kak Nozi ni adalah bidang spa terapi. Siapa-siapa yang spa terapi nak tuition dengan dia, online dengan dia, boleh contact dia. Nanti saya akan bagi nombor telefon dalam grup. Okey? Kak Nozi cerita sikit apa yang dapat? Apa yang dapat hari ni? Alhamdulillah, apa yang tuan terangkan tu kira menambah ilmu lagi lah dalam bidang PPT ni. Bagaimana cara untuk kita mengambilnya dalam bidang lain lah. Dengar tak? Dengar. Maknanya untuk menambah ilmu lagi lah selain daripada bidang yang saya ada sekarang lah. Okey. Terima kasih Kak Nozi ya. Kak Nozi ni dia dah ada SKM tak? 1, 2, 3 semua dah ada lah. VTO pun ada. Dia attend kursus ni, tujuan dia Kak Nozi offkan mic Okey. Tujuan Kak Nozi attend dengan saya ni, dia dah ada sijil tapi dia nak ambil ilmu. Tujuan dia, lepas dia faham ni, mungkin lepas ni dia boleh jadi macam saya bagi bengkel dekat orang. Pasal apa, dalam keadaan PKP hari ni, kita kena ubah cara nak cerita dengan orang ni. Ni macam saya ni, kalau saya nak cerita dengan siapa, ni dengan orang Sarawak pun. Tapi ada video depan ni, line okey, saya mari kat pejabat Ibu Sarawak Telekom ni, saya buat terus kat sini. Baru dia tahu. Okey. Jadi sebelum saya nak saya nak tanya cikgu. Maknanya nanti tolak bengkel kedua bila kita nak buat? Bengkel slot kedua 10 hari bulan boleh? 10 hari bulan. Cikgu mana dia ni? Cikgu Jalia ni 10 hari bulan ni. Saya tengok jadual cikgu nak 10 hari bulan pukul apa tu? Pagi? Pagi. Okey. Kita akan set 10 hari bulan. Yang lain macam mana? 10 hari bulan okey, free. 11 hari bulan saya ada buat audit. Audit. 10 hari bulan boleh? Cantik. Pasal apa? Petang kita terlibat dengan pagi, kita terlibat dengan slot kedua, petang dengan slot ketiga. Ataupun bengkel kedua kita buat hari Isnin petang. Hello cikgu? Isnin petang pukul berapa? Setuju tak kalau saya bagi cadangan kita buat hari Isnin petang? Isnin petang pukul berapa? Isnin pukul berapa? Hello? Isnin pukul berapa?
Masa Kalau saya setting boleh saya nak buat hari 10 hari bulan tu tak ada masalah. Tapi Isnin petang pukul berapa Encik Isnin Jamaluddin? Pukul berapa? Pukul pukul berapa? Pukul 2 sampai pukul 4 ataupun pukul 2.30 sampai pukul 4.30. Okey. Okey, kalau macam tu Pukul 3 lah tuan, tak sempat balik sekolah lagi. Betul-betul pukul 3. Pukul Pukul 3 balik dari sekolah. Pukul 3 hari Isnin. Boleh baik. Bengkel kedua pukul 3. Ya, okey. Hari Isnin bengkel ketiga. Okey, saya nak bagi tahu pada cikgu-cikgu semua, bengkel ketiga pada hari Isnin 8 hari bulan pukul 3 sampai pukul 4. 3.45. 5.30 macam tu lah. Okey, pukul 3 petang hari Isnin. Pasal apa? Bengkel kedua ke bengkel ketiga? Bengkel kedua. Bengkel okey. Slot kedua. Slot ketiga saya akan buat ramai-ramai. Grup 1, grup 2, grup 3 pada 9 hari bulan pukul 9 pagi sampai pukul 12. Kalau siap bengkel ketiga. Kalau cikgu tak nak join dengan kelas ni, kita boleh buat kelas lain. Ataupun kita tanya pada hari bengkel kedua tu. Okey. Saya plan. Okey. Bengkel ketiga tengah sekolah. Okey. Kalau macam tu, bengkel ketiga kita cikgu masa bengkel kedua kita bincang nak buat bengkel ketiga bila. Okey? Okey. Okey, boleh. Okey, bengkel ketiga kita buat hari Cina. Tak apa tapi puan nak cuti ni ramai tuan-tuan yang nak beraya kan. Tak seronok juga. Okey. Bengkel ketiga kita akan bagi tarikh pada bengkel kedua. Jadi sebelum nak menyertai bengkel kedua, jadi biasalah cikgu transfer lah dulu RM50 satu. Pasal apa kita nak bayar kos semualah. Okey. Jadi itu saja. Transfer selewat-lewatnya sebelum hari Isnin lah. Itu je RM50 transfer. Kalau nak transfer 2 dengan 3 sekali agung pun tak kisah. Nak transfer bengkel pertama, kedua, ketiga pun tak apa. Okey? Okey. Ada soalan nak tanya cikgu? Okey. Ini adalah bengkel-bengkel yang saya plan. Bengkel kedua. Sebenarnya saya akan ubah bengkel kedua ni. Cik, saya tak nampak lah presentation cik. Oh, saya tak tunjuk lagi. Tak apa. Bengkel kedua, apa yang saya tunjuk, saya bagi tahu bengkel kedua hari Isnin. Itu saja. Ada soalan? Okey, sebelum saya akhiri bengkel pada hari ini, dah 12 suku, kita akan ambil pukul 12.30. Saya nak minta seorang-seorang komen lah daripada saya, Puan Marina, daripada Sekolah Menengah Pendidikan Hasdan Panjang. Komen sikit. Tunjuk muka. Kalau boleh cikgu tunjuk dia punya skrin. Muka senang tak kita nak gambar. Cikgu Marina, komen sikit. Apa yang faham? Setakat ni banyak yang dah faham. Pada asalnya kami memang banyak tak faham. Dan dah tahulah kita boleh ni, daripada ni kita nilai ke diri kita kan. Kita tak kita jurang kat mana kan. Untuk macam ke sekolah tu macam saya akan ambil pastry. So saya boleh lihat jurang saya kat mana, saya pergi tuition. Macam sekarang ni saya tahu jurang saya banyak kat case. Sebab tu saya pergi ke kelas dengan Okey, terima kasih Cikgu Marina. Seterusnya Cikgu Jaliah daripada SMK Pasir Putih. Saya dapat tambahan yang maklumat pasal bukti keterampilan tu lah. Pasal order kalau kita terima order kan, itu pun boleh jadi bukti. Ingatkan sebelum ni gambar dengan sijil-sijil je. Sebenarnya bukti tu dari saya cerita sikit. Masa slot kedua ni lagi cikgu nampak. Macam mana nak ceritakan? Yelah ni pun dapat sikit. Yang sikit ni pun nampak macam banyak lah benda. Cikgu boleh tengok bawah tudung saji ada, bawah periuk ada, bawah lantai ada. Tengok tertinggal pula dekat sekolah sana. Macam-macam bukti masa slot kedua. Okey, pandangan cikgu slot satu ni penting tak kalau ikutkan? Penting, basic.
Basic Penting yang basic yang nak tahu kenapa perlu tahu nose, siu tu, koku tu, semua tu kena tahulah. Barulah dapat tengok jurang apa yang kita kena tambah, pelajari apa semua. Dah ringan dah kepala otak kan sikit kan? Dah ringan sikit. Okey, bagus. Terima kasih cikgu. Seterusnya cikgu Juliana daripada sekolah Penrisin 1 Kuching. Saya pernah pergi sekolah ni dulu. Lama lah. Tolong komen sikit. Mana pergi cikgu Juliana ni? Salam Tuan Haji. Dengar tak? Dengar. Okey. Semua dengar. Kalau dari saya, banyak saya belajar terutamanya sekarang macam Tuan Haji cakap lah, kami menjalankan kemahiran ni tanpa berdaftar, dan saya tahu kiranya belum sah lagi lah Tuan Haji. And then yang melibatkan PPT lah, banyak yang saya tahulah dan tak sabar untuk menunggu slot yang kedua. Okey, terima kasih Cikgu Ju. Okey, yang seterusnya Cikgu Wan. Cikgu Wan ni. Cikgu Wan Zailan, bahagian operasi tanaman ni. Cakap, beruas. Cikgu Wan mana? Okey, untuk hari ni sebagai pengenalan ni saya rasa saya dapat banyak info jugalah. Cuma lepas ni saya nak minta kalau boleh Tuan bagi guide lah juga untuk operasi pengeluaran tanaman ni, sebab kalau di daerah saya ni pun saya satu-satunya sekolah yang buat operasi pengeluaran tanaman ni. Cikgu Zailan, senang saja Ya. cikgu. Cikgu jangan pening-pening kepala. Cikgu nak belajar, nak ambil SKMPPT ni, cikgu dah tengok ada nos tanaman tak? Ya. Ada. Apabila ada nos tanaman, cikgu study dia punya CPC, cikgu pergi dekat titik gantung. Ya. Okey. Pusat tanaman tu kan. Pergi Ya, belajar ya. dengan orang yang jurang tu. Lagi senang. Saya nak belajar ni boleh lah buat secara part time ke dengan dia punya buat pegawai dia. Pergi tanya dia. Saya nak mantapkan diri saya untuk kursus sampingan secara ni. Buat kerja pun tak apa. Pergi belajar dengan dia. Okey. Kat titik gantung kan cikgu lebih kurang 20 kilo ada beras tu kan. Ya. Saya pernah juga berurusan dengan pusat pertanian tu lah. Oh, mana kita boleh minta untuk belajar di situ lah ya? Ya cikgu nak ambil ilmu kan susah senang je cikgu. Kita nak belajar cakap saya macam ni, saya cikgu sekolah. Saya Okey. tentang tajuk-tajuk ni. Boleh tak tuan ajarkan saya? Kalau dia nak bayar lah. Pulang belajar. Carilah Okey, cikgu yang kat situ mesti dia pandai. Mesti dia bagi punya lah. Okey. Okey. Satu tip lagi saya bagi kepada cikgu pastry, cikgu jahitan. Kos yang paling murah sangat kalau nak belajar. Jangan pening-pening kepala. Dekat seluruh Malaysia ada kemas, pusat kegiatan kemas. Pergi jumpa cikgu-cikgu kemas tu, bahagian jahitan pakaian wanita, tanya cikgu, saya ni nak belajar lah buat baju kebaya, saya tak reti. Tak perlu terang. Saya nak mengajar budak ni, saya tak reti. Dia akan ajar. Yuran dia pun murah. Buat kuih pun dia pandai. Ada bahagian pastry, ada bahagian bakery. Pasal apa? Cikgu-cikgu kemas tu, anak murid saya, seluruh Malaysia. Sebut, cikgu kemas semua dia pun pandai. Tapi tanya dengan dia. Pasal kita nak share ilmu, nak minta ilmu. Bukan nak belajar sebelum masa, time free cikgu. Kalau rasa kalau dah baik mesra dengan dia, pada cikgu lah, pergi bincang lah. Itulah orang kata kita kena mesra dengan orang. Itu tipnya saya bagi tu. Di setiap daerah seluruh Malaysia ada pusat kegiatan kemas yang jalankan program jahitan. Masakan. Cikgu-cikgu dia tu memang pakar-pakar. Saya tahu. Pasal saya duk nilai mereka selalu. Dia mari melenggang daripada Sarawak, daripada Kuching. Di Kuching pun ada dekat pusat kemas Kota Samarahan. Saya pergi pusat kemas tu. Saya kenal cikgu-cikgu kemas kat situ. Dia orang memang pakar-pakar. Nanti saya WhatsApp nama cikgu-cikgu yang pakar-pakar dan ni jahit lah, masakan lah. Saya bagi pada hari terakhir saya akan bagi nama. Cikgu boleh tanya pada rujukan kat dia orang. Dia orang Kota Samarahan, orang Kuching. Walaupun orang studi, saya kenal ramai. Saya selalu pergi jumpa dia orang dekat Kuching. Kalau macam contoh macam cikgu tak panjang tak apa ada main jumpa saya dah bagi dah. Beruas Sarawak, Pulau Intan, cikgu bahagian apa? Pembuatan roti. Jangan pening-pening. Pergi jumpa tu dekat kemas dekat Sri Iskandar tu. Jumpa Kak apa nama? Nanti saya bagi nombor dia. Pergi jumpa Kak tu. Kalau rasa nak pergi kat Giat Mara pun boleh, tanya dia. Boleh tak saya nak belajar short course? Kursus-kursus pendek. Lepas tu, tapi ada pembelajaran online masa sesi grup kedua grup 4 masuk kemarin. Saya ada buat masuk orang industri 2 orang. Satu bahagian jahit dan satu bahagian
PESLI, Boti, iaitu Cikgu Ina. Cikgu Ina tu dia akan buat kelas online. Nanti saya bagi nombor telefon dan dia punya Facebook dan cikgu add dia. Dia akan buat kursus online berkaitan dengan PESLI dengan roti untuk tuition. Cikgu boleh add dia, terus add dia. Kalau jahitan pakai wanita, boleh tuition online dengan cikgu Kak Liza. Nanti saya bagi nombor telefon dia. Telefon dia buat online. Walaupun dia duduk typing, tapi dia boleh buat kelas online. Boleh, tak ada masalah. Kalau nak senang, nak secara hands on, cikgu buatlah dengan cikgu kemas dekat tu. Pergi belajar dengan dia orang pandai. Okey? Kalau rasa ada kawan-kawan yang pandai buat, tu belajar dengan mereka. Yang nak kawal jurang-jurang yang tak reti sebelum besok tu. Lepas tu kita praktik lah. Okey, cikgu Wan, okey, cikgu Makno dah daripada sekolah Demak. Cikgu Makno Hatisam, ada? Okay, saya Tuan, sebenarnya saya dah tahu silap-ilok semua ni, cuma saya refresh balik sebab saya dah lama sangat tinggal bidang ni. So saya cuma refresh, saya tak ada sikit tahap berapa? Tak ada cikgu, saya cuma attend kursus dengan sias saja. Oh, SKM ada tak? SKM belum lagi cikgu, sebab saya bila saya pindah semua. Apa yang saya cakap tadi cikgu, ada berkaitan dengan ini tak semua? Ada cikgu, saya faham semuanya. Saya tengok untuk PPT tu saya ke arah itu cikgu. Jadi saya faham. Kalau orang yang faham tentang aliran kemahiran, tak ada masalah nak cerita pada anak-anak yang di aliran akademik. Kadang-kadang yang masalah hari ni terutama puan kita punya JPN ni, puan Gustina, tolong bagi tahu kat guru-guru kaunseling, dia orang kena fahamkan hala tuju kemahiran ke arah kerjaya berkaitan budak-budak lepasan tingkatan 3 dengan SPM. Pasal apa dia tak reti nak cerita. Jadi, saya nasihatkan kepada cikgu, kalau dia orang nak seluruh negeri Sarawak nak bengkel Google Meet, tajuk saya rela cakap. Cikgu Pohok dia juga. Saya tunjukkan satu grup bengkel untuk guru-guru kaunseling, bagi dia orang faham. Kalau tidak, dia duk pening. Dia cerita kat budak ni, dia cerita tak habis. Contoh macam ni. Okey, adik-adik, you nak ambil SPM, ambil diploma, degree, master, you pandai. You pergilah tu. Ambil SKM sebab akademi you down. Tak apalah, you belajarlah kemahiran. Dia marah IKPN. Hala tuju, dia tak reti nak cerita. Siapa nak cerita hala tuju? Ni, Pak Long ni nak cerita. Hala tuju ke arah mana budak nak pergi. Sampailah budak tu jadi panel pakar, saya boleh cerita. Jadi, saya nasihatkan kepada cikgu yang ada ni, nanti saya akan buat satu grup untuk bengkel hala tuju kemahiran ke arah kerjaya. Bengkel tu untuk khas pada guru-guru kaunseling dan juga kepada mak-mak yang masih tak faham tentang kemahiran ni. Dia nak kira SPM juga. Padahal ni, padahal budak tu tak boleh pergi. Memanglah hasrat kita nak bagi anak kita ambil SPM. Tapi anak-anak tu tak boleh pergi dah. Orang Perak dah. Tak boleh pergi dah. Nak pergi macam mana? Baik, kalau lambat balik awal kerja sekolah tak buat. Untuk race motor sana sini. Tanya kemahiran. Minat apa? Saya minat repair kereta, pakcik. Tak cukup. Itu ke arah kemahiran. Saya minat masak. Okey. Itulah anak-anak apa. Budak-budak kemahiran ni, dia buat kerja secara naluri dia, keikhlasan dia lagi bagus. Pasal apa keikhlasan dia ada. Cuma sikap kita kena, kita dalam core abilities. Okey. Ada soalan nak tanya? Kita pergi kepada cikgu Siti Fatimah daripada Raja Muda Musa, Teluk Intan. Saya rasa saya ada satu cikgu daripada Raja Muda, daripada Teluk Intan ni, nama cikgu Juhaira. Juhaida Noh. Dia tu ada masalah sikit tu. Pasal dia dah register. Dia nak join bengkel, saya tak bagi. Pasal apa? Dia dah register. Saya tak bagi. Tak boleh. Dia tak bagi dia join pasal apa? Pasal dia dah register dengan JPK. Saya tak mau terlibat pasal apa. Saya nak orang yang tak register lagi join dengan saya. Senang. Okey? Maknanya dia tak tahu. Okey, cikgu Siti Fatimah apa? Ya, saya. Siti Fatimah Johari. Cuba cerita apa yang cikgu dapat? Saya sebenarnya mengakulah memang zero lah berkaitan dengan ni kan. Apa yang saya dapat melalui ECD, sebenarnya Cikgu Juhaida Noh pun ada cerita juga sedikit lah tentang program yang kita akan buat apa semua lah. Jadi dengan masuknya kursus ni dapat tambah lagi ilmu lah, lagi faham lah berkaitan dengan NOS. Banyak tak? InsyaAllah banyak lah, boleh lah. Tapi nak suruh saya saya pun masih nak study lagi. Masih nak study lagi. Sebab sebelum ni macam saya NOS tu memang saya dah tahu dah lah NOS tu kan. Cuma yang sekarang macam untuk kita laksana kat budak tu saya masih macam tak berapa pandai lagi lah. Senang saya mengaku je lah, tak berapa nak ni lagi. Kita nak akui sebab misalnya sebab
Nos tu kalau nak compare dengan budak saya rasa macam Tinggi Nos tu sangat. terlalu Tinggi. tinggi dengan budak saya. Itulah kekangan saya lah. Saya rasa macam tu kekangan yang saya hadapi. Proses pembelajaran dalam kemahiran ni, pembelajaran seumur hidup. Bila pun nak ngaji boleh. Tak semesti nak belajar. Mana pun boleh belajar. Yang penting ada niat nak belajar. Pasal apa kita nak belajar atau kita beristirahat. Kalau kita ada kemahiran, tak ada pengiktirafan, payah. Tuan tak dengar sangat boleh dengan cikgu Riel ni, tolong mikrofon tak dengar sangat lah. Okey, seterusnya Cikgu Muhammad Faizal. Dah belum dia? Mak dah makan dah. Cikgu Muhammad Faizal. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Okey, saya Ibu nak Muhammad dengar cakap Faizal. lah. Banyak yang saya faham lah bagaimana nak dapatkan SKM melalui PPT. Tapi sebelum ni saya macam dengar blur-blur. Itu sajalah. Soalan Ibu dah tu makan. saya tadi yang saya tulis tu faham. Kenapa? So, soalan saya tu belum dijawab. Banyak nanti nak tukar. Boleh tukar sini? Cikgu Koni daripada SMK Lundu Sarawak. Boleh tukar kat sini tak? Kat sini. Boleh tukar? Tapi tak tahulah. Tidak tu. Mana ke akaun kat sini? Cikgu Ada Koni, tapi. Abang. Ayang dah terguna akaun abang ni. Ayang tak reti. okey, Cikgu Koni. Tak apa ke? Ada? Tak ada. Cuma ni nanti abang delete lah kalau nak Koni buka gambar ayah. Ada tak? Apa dia? Dia nak tanya. Apa dia cakap ni? Aku tak dengar, ya Allah. Okey, kalau tak ada, kita pergi pada Cikgu Chang Bi Chai. Apa ni on ni? Nak cakap ke Nak cakap. Hello. Halo, saya Ini Wincy Chang. dah buka dah. Jadi saya satu pengalaman baru untuk saya mengikuti bengkel ini kerana saya baru akan buka program baru untuk Weekend Khas ni. Fahamlah apa yang saya terangkan tadi? Ya, boleh difahami dan jelas. Okey, Cikgu Hamsiah. Cikgu Hamsiah. Biasalah norma baru ni kita nak orang kata apa, line kadang tak elok. Line saya okey, saya kat Ibu Sawat ni tak ada masalah. Cikgu mungkin kat rumah jauh-jauh dah ni, tu yang kadang line tak apa cantik. Okey, Cikgu Ursula. Cikgu Ursula bagi komen sikit. Ya, saya Tuan Haji. Okey. Okey, saya berkaitan dengan bengkel kita pada hari ini. Jadi saya actually very excited sebab berkaitan dengan PPT, saya pernah ada 2 batch student yang mengikuti food preparation and production. Okey. Tapi 2 batch student ini dia habis macam tu saja tanpa apa-apa persijilan, memandangkan kita jalankan subjek kemahiran ini melalui program melalui kurikulum standard pendidikan khas. So masa tu memang program ni belum ditauliahkan lagi under JPK lah. Tapi kita sebagai guru di sekolah kita jalankan saja. Okay, so apa yang saya dapat feedback daripada guru-guru kemahiran saya, mereka memang laksanakan 9 CU tu, semua habis dia laksanakan. Okay, so budak-budak ni sekarang ni mereka ni dah keluar dah. So I was thinking macam mana nak bantu budak-budak ni yang dah habis 9 CU dalam food preparation ni. And whether sebab saya masih apa orang kata kesian tengok dia orang, tapi masih dah ada yang dah bekerja. Okey, cikgu. Saya tolong dia orang. Dengar baik-baik. Macam mana? Cikgu kata niat nak tolong dia, niat dia orang kelas. Anak-anak buah cikgu tu dah belajar semua 9 CU, dah pergi bekerja. Betul? Ada yang dah bekerja. Dah bekerja. Biar dia bekerja dulu. Experience dia bekerja. Tak apalah dia bekerja ke hotel ke, bahagian masak dia kerja. Apabila pengalaman dia cukup 3 tahun, suruh dia ambil SKM kaedah PPT. Okay. Tahap 2, tahap 3 serentak. Berpandukan pengalaman dia belajar dekat sekolah dan juga pengalaman bekerja dekat hotel, dekat mana-mana. Itulah dia boleh ambil SKM macam cikgu. Jangan susah hati. Jangan duk pening-pening kepala, dia orang ni macam mana keluar sekolah tak dapat CJ. Dia akan dapat CJ penuh. Tapi pasal apa? Yang pertama dia ada pengalaman belajar daripada sekolah. Bukti dia belajar tu apa-apa CJ tu daripada kat sekolah dah ada bukti. Itu satu. Yang kedua, dia dah pergi kerja di industri, simpan bukti dia. Bagi tahu dia orang, bukti-bukti yang mana ada filing dia elok. Surat pengesahan kerja, ada aktiviti masak, apa semua function, simpan. Cukup 3 tahun, keluarkan modal lebih kurang RM600.
Wadu mohon. Kalau cikgu nak, saya akan buat bengkel kepada dia orang. Untuk dia orang saja. Kalau dia boleh, cikgu kumpulkan. Kalau cikgu ada ramai-ramai, untuk anak-anak ya, saya buat bengkel. Nak bagi motivate dia. Kemana dia dapat CJ? Tapi budak-budak ni tahu sajalah, lain kadang tak apa cantik budak kan. Itu je cara dia. Tuan Haji, bagaimana kalau yang buka bisnes sendiri? Macam mana? Kalau tapi dia belum ada CJ, dia buka bisnes sendiri tu. Okey. Dia dah ada Kalau dia dah buka bisnes sendiri, dia dah kerja, suruh dia kumpulkan bukti, simpan dulu. Cukup 3 tahun mohon. Dengan syarat dia ada pengalaman kerja, lepas tu suruh dia analisa jurang-jurang tu, dia boleh buat semua kerja, mohon kaedah PPT. Kaedah PPT syarat nak ambil mesti umur 17 tahun ke atas. Betul tak tadi? Yang penting dia pergi industri cari pengalaman kerja dulu. Okey, terima kasih Tuan Haji. Tak payah duduk kelang kabut nak masuk universiti sana, pergi belajar kat Kolin. Tak payah. Pergi kerja dekat industri, dapat pengalaman kerja 3 tahun, dia dah ada experience, dia ambil SKM kaedah PPT macam cikgu nak ambil. Serupa. Apa yang saya cakap ni, serupa macam cikgu nak ambil. Okey, faham cikgu? Okey, faham. Ya. Terima kasih banyak Tuan Haji. Bagus soalan ni. Bagus soalan cikgu Ursula ni. Cikgu Asning, Sekolah Menengah Tabuan Jaya. Tabuan ni dekat Kuching ke cikgu? Ya, Tuan Haji. Boleh faham ke? Terima kasih Tuan Haji atas perkongsian ilmu itu. Apa yang cikgu faham? Okey, apa yang saya faham, pemahaman lebih kepada diri saya sendirilah Tuan Haji, terutama dalam mengurangkan jurang. Kalau nak ikut KOKU itu, nampaknya masih banyak lagi lah yang saya perlu belajar. Apa akan jadi kalau cikgu register tanpa jurang? Apa akan jadi? Satu tahap, kalau cikgu Asning, bidang pembedah roti tahap 2, 3. Tahap 2 pun tak lepas, cikgu tak tuition, tak buat apa lagi, tak ada experience, macam mana nak buat? Itu yang masalah dia. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu Zaizura. Ni orang kampung aku ni. Mana cikgu Zaizura? Ada? Tunjuk muka. Ya, Cik Maidin ada. Mana? Tunjuk muka. Nak tengok muka. Ada. Dengar tak? Muka maaf, Okay. tak dapat. Cikgu Zaizura, apa komen? Semalam belajar dengan tu okey ke? Memang okey sangat. Memang tuition tu boleh bagi banyaklah kira ilmu yang kami dapat yang boleh kami guna untuk ajar budak nanti. Okey, untuk makluman, Cikgu Zaizura dengan Cikgu Marina dalam grup ni, dialah yang pertama beritahu kat saya. Daripada situlah ilmu saya dapat dan idea ni lah saya buat bengkel ni. Okey, terima kasih banyak kepada Cikgu Marina dan Cikgu Zaizura. Dan apabila saya bagi idea jumpa TAC tu, lantik dia sebagai TAC, buat proper, panggil dia buat satu majlis kat sekolah. Okey, buat satu majlis, lantik dia sebagai TAC, bagi dia happy sikit. Dan dia boleh beri komitmen, dia boleh cerita sikit alam industri. Buat satu pelantikan, jemput dia datang sekolah. Nak panggil saya main sekali pun, insyaAllah saya main. Okey, terima kasih. Lepas tu Cikgu Aizah daripada Sekolah Menengah Datuk Seri Mahathir Rela, penyediaan makanan. Okey. Ada tak cikgu? Hilang apa? Hello? Okey. Saya Tuan Haji. Okey. Macam mana cikgu? Ya, saya Kampung Gajah. Setakat ni untuk yang saya faham untuk dirilah, penilaian kendiri lah masih banyak jurang. Sebab sebelum ni saya banyak ambil hadiri kursus yang berdekatan dengan Kampung Gajah, College Community Pasir Salak. Sekiranya cikgu ada masalah, ada yang jurang-jurang, kalau cikgu rasa-rasa nak pergi, ada yang jurang tak reti, nak buat mushroom sauce ke, produk-produk, cari mana-mana industri yang buat. Walaupun kafe ke, ada kedai yang buat western food ke, pergi belajar dengan dia. 2-3 hari dengan dia belajar. Tak ada masalah. Pasal apa kita nak dapatkan experience tu. Lepas kita belajar. Apabila dapat experience, kita kena praktik. Kemahiran ni kena buat hands on. Okey, kena praktik. Tengok CU by CU. Ya? Macam nak prepare, terutama macam prepare catering setup tu. Kena tahu semua. Itulah setakat. Nanti contoh saya tanya. Cikgu, kalau catering setup ni cuba cikgu terangkan. Apa dia buffet service? Contohnya tu lah. Setakat ni apa dia ala carte, apa dia table top, semua benda-benda tu semua PP kan tanya. Kalau di program pusat Petauliah, cikgu kena ajar budak tu. Saya tanya lagi. Cuba cerita kaedah, 3 kaedah nak masakan.
Method of cooking apa benda. Dia kan tanya benda-benda macam tu berkaitan ni. Pasal kalau orang industri, orang yang dah terlibat 100% di hotel, di mana-mana, tak ada masalah. Dia dah tahu dah. Macam cikgu daripada ni, cikgu Ursula cakap tadi kan. Cikgu Asning cakap tadi, anak buah dia siap bekerja. Saya tak bimbang kalau dia pergi industri tu, biar dia kerja dulu. Jangan pernah bimbang, bagi motivate dia bekerja. Lepas cukup 3 tahun, panggil dia balik. Okay, you dah ada kerja, dah ada pengalaman, ambil SKM kaedah PPT. Macam ni. Macam cikgu nak register, nak mohon. Macam ni cikgu guide dia. Buat, panggil dia orang mari. Okey, buat kaedah PPT. Betul je. Tak payah duk kelang kabut nak masuk pusat pertalian apa. Dia pasal dia dah di industri. Takkan dia nak belajar balik cara. Contoh dia pergi industri, dia di hotel, dia dah belajar cara nak buat western food. Dia dah belajar, dia dah reti dah. Dah boleh buat kerja dah. Takkan nak belajar kat kolej. Melainkan dia ada jurang. Itu je. Okey, cikgu Aizah. Dah. Ya, ya. Cikgu Syazwani daripada Selinsing Semangui. Cikgu Syazwani. Okey, Assalamualaikum. Saya Cikgu Syazwani. Dengar? Clear. Okey, setakat ni saya sebenarnya dah dalam proses pengisian MySpike. Jadi dari segi perkongsian cikgu ni, saya dapatlah sepatutnya kena cover lah jurang-jurang tu, banyak lagi lah yang kurang lagi yang kita kena cover. Okey, baru buat MySpike, dah bayar belum kat JPK? Belum lagi. Kalau tak bayar tu hold dulu kejap. Lama-lama dia akan lupa, lepas tu buat balik MySpike. Jangan pening-pening. Kalau cikgu bayar juga, tak lagi, apa akan jadi? Nanti rugi duit cikgu. Faham tak? Kita bagi idea je lah. Kan? Ya, betul. Kita tanya diri kita, jangan tanya orang lain. Apa yang kurang, apa yang lebih. Kalau cikgu confident, 100%, nos, boleh buat, register. Tak ada masalah. Bila? Besok pagi boleh register. Petang boleh register. Tapi kalau lebih, kalau kurang tu yang jurang tu yang masalah. Okey, seterusnya cikgu Jaliah. Cikgu Jaliah, mana? Hilang dah. Cikgu Jaliah pasal nama saya naik 2 kali. Nama saya naik 2 kali. Pasal dia tadi lambat masuk. Dia nak panggil 2 kali, saya seronok. Dah masuk dah tadi. Cikgu Tuan Nur Haizawati. Oh, cikgu ni tak datang. Ya, datang. Assalamualaikum Tuan. Okey, ada datang. Ada dengar tak? Okey. Alhamdulillah, selepas taklimat ni, bengkel ni alhamdulillah makin jelas tentang SKM ni, dan lebih-lebih lagi tentang PPT tu lah, di mana banyak evidence yang kita boleh kumpul sebenarnya. Cikgu, saya tak cerita lagi pun pasal PPT. Saya cerita basic sikit je. Ya, betul. Saya cerita sikit je tadi, bukan bayang-bayang je. Nanti apabila bengkel slot kedua, cikgu nampak, ni dapat. Baru cikgu tahu macam mana penyusunan bukti. Tapi sekarang ni, yang masalah sekarang ni, yang cikgu-cikgu di sekolah ni, dia terus nak ambil SKM. Dia tak baca dia punya basic, zero knowledge, dia tak faham yang saya cerita daripada A tadi. Kalau dia faham ni, dia tahu dah apa nak buat. Pasal cikgu nak jadi pendidik, nak ajar orang. Nanti orang tanya basic, cikgu tak tahu, masalah. Kan? Ya, betul. Okey, insyaAllah. Lepas tu, seterusnya cikgu Naamah. Ada tak? Cikgu Naamah sikit. Ada. Ada. Hari ni. Okey, saya dapat Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat hari. Alhamdulillah saya dapat maklumat yang untuk memperbaiki gap yang saya ada tu. Jurang yang saya ada tu. Cikgu faham lah. Yang Cik Jamal faham. Laju ke, kelang kabut ke, macam mana? Biasa, line tak apa cantik, saya tak lewat apa. Memang ada line kat sini, kejap ada, kejap tak ada. Saya lari cikgu daripada rumah ni. Saya duduk dalam Ibu Sawat Telekom. Ni tengok pasal gagah. Saya cakap aku nak... Macam mana Ibu Sawat Telekom tak ada kat sini? Saya main jumpa dia punya manager. Saya kata saya tak boleh. Ni saya dia orang dah bayar duit kat saya 20 orang ni. Saya nak mengajar dia macam mana. Janji aku nak pergi mengajar dia apa. Tak kata lain saya datang. Okey. Memang lain kat rumah tak clear. Lepas ni saya rasa saya nak pergi Mary Brown ke McDonald. Itu lagi sikit. Daripada Segambut, Cikgu Chong ada tak? Ada Tuan Haji. Cikgu Chong. Okey, Cikgu Chong buka gambar sikit nak tengok muka Cikgu Chong. Hi everyone. Okey. Selamat tengah hari semua. Okey, selamat tengah hari semua. Sebenarnya saya tak mengajar murid pastry ya.
tapi saya bahagian kurikulum. Tapi saya nak tahu sejauh mana kita boleh capai untuk SKM tu, pelajar yang saya akan tamat sekolah tak lama lagi. Jadi saya ambil inisiatif lah masuk kelas ini dan nak belajar. Tapi saya rasa saya bersyukur kerana saya decide saya nak join. Tapi dan saya dapat banyak maklumat daripada dalam kelas ni dan saya memang share dengan kawan-kawan yang lain yang sama bidang. Saya harap mereka pun dapat maklumat yang sama dan dapat membantu murid khas ni ke arah yang lebih baik lah. Itu saja, terima kasih. Sekarang ni kalau cikgu-cikgu rasa lepas ni cikgu nak share, terutama orang Kedah, Pening, Perlis, tak adalah langsung jadi join ni. Jadi cikgu share lah dengan orang. Saya bukan nak promosi, saya nak share ilmu. Okey. Nak share ilmu, kalau ada cikgu-cikgu yang mana nak ni, kalau cikgu nak cerita, cikgu pun pening. Banyak sangat masuk. Yang sekolah lain, yang rumah lain, masalah macam-macam. Suruh dia attend bengkel. Saya tak ada. Cikgu tak payah pening-pening. Attend bengkel, dia faham, dia tak faham, dia tanya saya. Attend bengkel. Settle masalah. Okey. Last kali kita punya orang kuat kita dalam ni iaitu Cikgu Puan Gustina binti Yusof daripada unit pendidikan khas sektor pembelajaran pejabat pendidikan Kuching. Jadi dia ada dalam ni. Dia tujuan bagus lah. Orang PPD masuk dalam saya suka bukan buah. Pada PPD ni lah yang nak arah sekolah-sekolah. Jadi sekurang-kurangnya kalau PPD tak tahu, tak pandai, macam mana nak cerita kat sekolah? Jadi sekarang dia dah dapat dah info. Puan Gustina tolong komen sikit apa yang Puan Gustina dapat, apa yang boleh ni lah cerita sikit. Tengok. Okey, terlebih dahulu terima kasih Tuan, terima kasih banyak-banyak. Kerana di sini saya dapatlah bagaimana untuk saya bantu peringkat sekolah kerana kami diminta untuk membuat rumusan di peringkat PPD mengenai sekolah-sekolah ini bagaimana mereka nak mendapatkan pentauliahan. Di sini yang saya lihat, okey, setakat ini tak dapatlah kami memohon untuk dijadikan sebagai pusat pentauliahan dalam tempoh ini kerana spek-spek yang ada di sekolah tidak menepati seperti yang Tuan bagi tahulah kan sebagai pusat pentauliahan. Namun di peringkat sekolah, guru-guru diarah untuk memenuhi apakah keperluan yang cikgu-cikgu perlu sampaikan kepada murid berkeperluan khas ini Tuan. Dan selain daripada itu, daripada bengkel ini saya lihat bagaimana untuk saya bantu seterusnya guru-guru dalam daerah Kuching untuk membuat peningkatan kendiri guru itu sendiri. Okey, alternatif yang Tuan cadangkan mengenai pusat-pusat kemas dan juga pusat-pusat giat mara. Kalau sebelum ini saya tak ada knowledge tentang ini dan mungkin saya akan lihat dari segi perancangan untuk menambah baik kemahiran guru saya lah. Okey, dan kemudian saya baru faham tentang jurang akademik dan juga jurang kemahiran dalam guru pendidikan khas yang selama ini mereka sendiri tertanya-tanya kenapa perlu guru pendidikan khas ini. Okey, sudah ada degree, dah ada master, kenapa perlu di SKM kan? So di sini saya jelas, okey, dan saya insyaAllah saya akan sampaikan juga dan pada hari ini saya ada 2 orang penolong kanan saya bersama-sama dengan sesi ini dan mereka juga akan bantulah untuk mewar-warkan lagi kepada guru pendidikan khas dalam daerah Kuching dan seterusnya dalam inilah negeri Sarawak. Okey, untuk makluman kami juga masih tidak ada sekolah menengah pendidikan khas vokasional lah di Kuching Sarawak lah, terutamanya bagi negeri Sarawak dan alhamdulillah baru saja diberikan kelulusan lah untuk tapak sekolah vokasional bagi pendidikan khas ini Tuan. Jadi kami tak dapat tunggu, walaupun bagaimanapun kami kena fikirkan juga cara untuk kami tidak ketinggalan dari segi SKM ini. Dan saya juga mendapat maklumat seterusnya untuk saya membuat perancangan bagaimana untuk memohon TAC itu sendiri. Kalau sebelum ni saya cuma dengar aje cikgu-cikgu saya cakap, okey Puan kita kena buat TAC. Saya baca dan saya belajar melalui dokumen-dokumen yang disebut oleh guru-guru saya. Namun pada hari ini barulah saya nampak dengan jelas connection between semua ini. Macam tu Tuan. Dan kemudian terima kasih banyak pada Puan Gustina daripada PPD Sarawak. Mana wakil daripada PPD dah ada. Jadi sekurang-kurangnya Puan Gustina dah bagi idea dia macam mana. Sebenarnya macam ni. Puan Gustina cakap betul. Apabila kita nak jalankan program, sesuatu kena dapat pentauliahan dulu, kita kena prepare. Daripada sekarang kena buat kerja dah. Masuk nombor satu, kena prepare. Apa yang prepare nombor 1? Kena prepare daripada segi personal.
Jangka masa katalah kita target tahun depan 2022 nak start. Sekarang cikgu-cikgu kita upgradekan semua. Sebelum nak register, cikgu-cikgu bengkel dulu, hadir bengkel. Sekarang ada bengkel nak buat kelas macam nak puan Ibu Sina cakap lah, nak bersemuka tak boleh. Nak buat tu tak boleh, nak atur apa pun tak boleh. Orang duk COVID je. Jadi saya ambil satu inisiatif, saya buat Google Meet macam ni. Siapa yang rasa-rasa ni, cikgu panggil masuk, dia dapat share. Lepas tu dia dapat prepare dah. Dalam masa musim PKP ni 2 minggu ni, dia dapat prepare dah apa nak buat. Kan? Lepas tu apabila sekolah ada masa sekolah, dia pergi kat sekolah, apa kekurangan dia. Dia tengok peralatan apa, macam mana. Contohnya saya nak buka kepada pentaulihan, dia nak prepare kat sekolah daripada segi peralatan. Tengok dekat NOS JPK bahagian tem tu apa peralatan ada. Senaraikan barang-barang yang sedia ada di sekolah. Mixer ada 3. Lagi apa? Dia punya pen ada berapa, dia punya dapur ada berapa. Kena kira barang yang sedia ada, listkan semua senarai barang yang sedia ada, tengok barang apa yang kurang, itulah kena buat kertas kerja, hantar kepada pihak pengetua, bagi kepada pihak JPN, kami tak ada barang ni. Dalam NOS ada. Tak oven tak ada, ni tak ada, microwave tak ada. Tapi dalam NOS ada. Kena ada. Kalau tak ada nanti, masa lawatan pentaulihan dia tanya, mana mixer menang? Nak pakai kelas 20 orang, tapi mixer 1. Ada problem. Dia ada ratio dia. Lepas tu pergi kepada Sukatan Pelajaran WIM. Sukatan Pelajaran WIM kadang-kadang cikgu dapat daripada mana-mana tak tahulah. Tapi sebenarnya WIM tu kena bangunkan sendiri oleh cikgu-cikgu. Bangunkan sendiri apabila dia ada kursus VTO, dia kena kursus sendiri. Lepas tu cuba cek tengok. WIM tu sama tak dengan peralatan yang nak digunakan di sekolah tu. Jadi cikgu kena buat penambah baik. Apabila pembangunan WIM pula, kadang-kadang cikgu dapat daripada mana-mana tu pulang tak bilah. Kan? Daripada JPN ke, kadang-kadang yang JPN bagi pun kadang ada silap. Baru ni program PVMA, saya tengok, saya semak. Dia orang ambil, JPN dia bagi ya. Arahan dia kata apa? Masa kami buat semakan, dia kata, cikgu kata, PVMA cakap, kami dapat daripada JPN. Padahal JPN bagi WIM pun tak betul. Jadi apa yang terbaik, cikgu kena attend kursus pembangunan WIM, bangunkan ikut format WIM yang terkini. Skema-skema yang terkini, pasal apa? Skema-skema terkini takut cikgu silap. Tu satu. Lepas tu dia punya peralatan pun ikut dah tahu, WIM pun ikut dah tahu, dia punya apa keperluan, dia ada kertas penerangan, kertas tugasan, kertas kerja, pengetahui, semua dia tahu. Dia tahu buat. Lepas tu, ni, dalam tahun ni yang terbaiknya pihak sekolah, pihak JPN bagi tahu kat cikgu-cikgu bersedia, prepare daripada sekarang, prepare apa yang nak ni. Tak nak nanti apabila ni, memanglah JPN kata nak, kalau terus nak dia suruh hantar borang pentaulihan. Tak apa. Kalau JPK turun audit pun dia akan tegur. Benda ni tak ada. Contoh, saya sebagai panel bersama JPK datang. First kali kita akan buat meeting. Lepas tu kita akan semak dokumen. Semak dokumen pentaulihan. Lepas tu cikgu duduk depan dengan saya. Cikgu nak jadi pegang penilai kan? Ada pengurus subtiliah. Cikgu nak jadi pengurus subtiliah. Tengok surat pelantikan ada. Lepas satu.